buang semua-semua indikator. Tengok chart kosong. Okay, untuk memudahkan kefahaman korang dan saya juga mengasah balik apa benda yang saya cakap ni. Kita buka chart kosong balik. Euro USD ke, saya biarkan dua chart dalam ni dalam profile ni tadi. Pertama-tama sekali kita padam semua indikator. Okay, kita tengok chart kosong Euro USD. Katalah kita ambil weekly, yang ni pun weekly. Dua-dua kita tengok benda yang sama. Okay. Okay, di dalam chart ni, chart yang kosong ni. Dalam chart yang kosong ni tadi, saya nak masukkan satu persatu indikator MA kita. Kita ada 4 MA5, kita ada 5 moving average ya. MA50 ada satu dan kita ada 4 MA5 dan MA10. Yang saya nak cerita hari ni adalah kalau sempat boleh cerita semua, kita cerita semua. Tapi saya punya target saya nak cerita secara detail, berkenaan agak detail lah dengan korang MA5 dengan MA10 ni. Okey, belah kiri belah kanan ni tadi saya akan tunjuk supaya korang nampak perbezaan dia. Okey, saya nak masukkan di belah kiri ni adalah moving average 5 high warna merah. Ini rupa dia. Dan sebelah sini saya nak masukkan MA5 low warna magenta. Okey. Saya suka masuk bab-bab ni sebab saya nak bagi kuis sikit dan ada hadiah lumayan. Saya nak bagi. Kalau siapa boleh jawab, saya nak bagi hadiah. Okey. Sekarang boleh nampak ada dua. Saya besarkan sikit bagi lagi nampak. Bagi lagi nampak jelas supaya korang boleh differentiatekan keadaan semasa. Okey, saya nak tandakan saya nak tandakan kat mana sekejap. Saya nak tandakan sini sampai sini. Nampak tak? Dan dekat sini, dari sini sampai sini. Tempat yang sama. Warna merah ni boleh nampak ke nak tukar warna lain? Saya tukar warna lain. Warna merah ni takut tak nampak. Warna biru ni jelas sikit kot. Okey. Kita tebalkan sikit lah warna line merah ni. Kita tebalkan, tak apa, untuk pembelajaran. Kita tebalkan sikit. Untuk masa trik janganlah guna tebal sangat macam ni. Ini nak tunjuk kat korang supaya lebih faham. Okey, sekarang kita ada dua chart EU di time frame weekly. Dua-dua pun time frame yang sama. Tapi saya nak tunjukkan dekat sini, boleh tak kita agree bahawa yang saya tandakan biru ni tadi, ini adalah keadaan downtrend. Ya, dua-dua tempat ni tadi yang kita tandakan ini adalah keadaan downtrend. Okey. Setuju Ini adalah keadaan downtrend. Dan ini pun sama. Ini pun downtrend juga. Setuju Setuju angkat tangan. Siapa yang tak setuju angkat kaki. Okey, kalau kita, macam mana kita katakan benda tu downtrend? Sebab semua tu menurun ke bawah. Okey, menurun ke bawah. Jadi kita katakan downtrend lah. Okey. Secara kasarnya ni tak ada kena-mengena dengan BBMB. Tapi kita nampak candle ni semua melurut turun ke bawah. Ni pun semua turun ke bawah. Jadi apa yang saya nak korang tengok, yang saya nak tanya soalan kepada korang, ini MA5 high warna merah dan ini MA5 low. Pasangan MA5 high adalah MA5 low.
Okey, ini adalah MA5 high, sebelah kiri MA5 high, ini MA5 low. Cuba buatkan perbandingan sewaktu penurunan semasa downtrend ni tadi. Macam mana rupa dia? Line merah ni dengan candle duduk dekat mana, dan semasa turun MA5 low ni tadi duduk di mana? Dua chart ni tadi. Boleh nampak tak perbezaan semasa penurunan ni tadi, kedua-dua line ni tadi? Tolong cerita sikit, type sikit apa perbezaan dia. Saya nak bagi hadiah kepada orang yang boleh bagi jawapan betul. Hadiah dia lumayan. Bagi nama clear-clear, nanti saya bagi hadiah. Okey. Boleh tak nampak perbezaan semasa downtrend MA5 low dengan MA5 high? Okey. Tolong type apa benda beza dia. MA line merah tadi tu apa yang dia tunjukkan? Apa yang boleh kita simpulkan dalam satu bahasa yang mudah? Macam mana kita nak cakap line merah tu dengan candle semasa dia turun? MA5 high ataupun line merah tu dengan candle. Apa yang kita nampak? Okey, ada candle bawah tak tembus, candle tak lepas MA high. Opposite direction, bertindih, downtrend. Wah, lajunya korang type. Aku tak sempat nak baca. MA5 high. Atas ada, atas bawah. Okey. Senang ceritalah. Dengar betul Kita tengok MA5 high dahulu, yang belah kiri ni. Kita buat satu rumusan, kesimpulan, satu ayat yang boleh kita jadikan macam tagline. Yang boleh kita simpan dalam kepala kita, kekal. Selagi kita gunakan BBMA, dia menjadi tagline yang kita boleh faham. Masing-masing punya tagline. Masing-masing punya tagline, masing-masing punya ayat. Tapi ayat yang saya suka guna, candle berada di bawah line merah yang condong. First kali kita tengok line merah ni condong. Yang ni yang paling mustahak kita kena pastikan, line merah ni berkeadaan condong. Line merah. Line merah ni mesti berkeadaan condong. Dia mesti berkeadaan condong. Dia mesti berkeadaan macam ni. Bukan keadaan macam ni. Ni salah. Kita tak nak yang macam ni. Kita nak tahu keadaan MA tu mesti berkeadaan macam ni. Dia keadaan condong ke bawah. Bila dia condong ke bawah, candle semua berada di bawah line merah ni. Ataupun dia berada di bawah MA5 high. Jelas MA5 mesti berkeadaan condong, bukan berkeadaan yang macam ni. Kita tak nak yang keadaan macam ni. Kita nak dia berkeadaan condong macam ni. Bukan keadaan mendatar. Kita nak dia berkeadaan condong. Dan semasa condong ni tadi, candle mesti berada dekat bawah line merah. Ya, candle mesti berada di bawah, semua mesti ada dekat bawah. Mesti ada di bawah line merah. Dia tak boleh berada dekat atas. Ya, candle-candle semua berada dekat bawah. Tak ada candle berada di atas. Tak ada. Semua candle berada dekat bawah. Setuju? Semua candle berada dekat bawah. Ini adalah ciri-ciri ketika downtrend yang boleh kita jadikan pedoman. Kita nak tangkap, kita nak bagi sebenarnya apa yang kita perlukan adalah kita nak bagi mata kita nampak benda ni. Yang boleh kita jadikan reference semasa ketika ataupun semasa downtrend. Semasa downtrend, pertama reference kita adalah MA5 high yang condong dan candlenya berada di bawah MA5 high. Dapat? Dapat tak tu? Betul simple sangat. Sangat simple. Ketika downtrend, line merah condong ke bawah, candle duduk di bawah dia.
Korang susunlah ayat dia macam mana yang korang selesa nak simpan dekat dalam memori dia, dalam kepala otak. Nak simpan kat dalam kepala kita supaya setiap kali bila kita buka chart, kita nampak keadaan macam ni, kita faham, oh ini downtrend. Bila kita tahu downtrend, kita tak akan masuk buy. Kita hanya cari peluang untuk sell. Betul? Kita nampak dalam keadaan sekarang ni adalah keadaan downtrend. Kita nak cari buy ke nak cari sell? Of course kita akan cari sell. Kalau kita cari buy, bye-bye. Ya? Kalau kita cari buy, kita cek penyakit. Lebih baik kita dah faham keadaan ini adalah keadaan downtrend. Jadi kita hanya akan cari peluang-peluang sell. Ini adalah benda yang kita nak bagi mata kita tangkap. Dan dia sinkroniskan dengan kepala kita, dengan kepala otak kita, supaya dia boleh rekod dalam kepala kita. Setiap kali bila kita nampak line yang condong merah ni, candle duduk dekat bawah dia, kita tahu, oh ini downtrend. Bila kita cerita berkenaan dengan line merah, ini adalah keadaan ketika dia dalam keadaan downtrend. Yang tu kita kena bagi mata kita pandang sentiasa dan kita nak ingatkan. Condong, candle berada di bawah. Tak ada pun candle yang berada di atas. Semua duduk dekat bawah. Semua duduk dekat bawah. Okay, kita padam dulu semua. Ni very clear ya. Jelas Ni sangat jelas. Semasa MA condong, line merah condong, kadang-kadang kita sebut line merah, kadang-kadang kita sebut MA5 high. Tapi nak senang sebut line merah. Line merah condong ke bawah, candle semua duduk di bawah dia. Ini adalah downtrend. Jangan buy. Ini hanya cari peluang sell. Jangan lawan dia. Ini peluang-peluang untuk sell saja. Okey, ini satu kerja yang kita kena buat. Balik rumah, korang buka chart kosong, masukkan line merah ni satu. Korang scroll lah daripada depan ke belakang, buat macam ni. Saya buat benda ni, saya cakap bukan cakap kosong-kosong. Saya cakap dan saya dah buat dulu. Saya tengok, oh ni ketika condong macam ni, semua candle duduk di bawah, ini downtrend. Oh, tapi masa uptrend dia macam ni pula. Candle duduk kat tengah-tengah line. Line ada kat tengah-tengah candle. Jadi kita nak bagi mata kita peka dengan benda ni, nampak. Oh, masa naik, line ni berada pada body. Tapi masa turun, candle duduk di bawah line. Tapi yang paling utama sekali kita nak tengok mula-mula, line ni condong ke mendatar? Sebab masa dia mendatar, keadaan dia lain. Ni kat puncak-puncak ni dia tak condong. Dekat tempat berlaku perubahan ni tadi tu, selalunya ada cerita di sebaliknya. Ni kita cerita kemudian. Yang kita nak tengok, yang tegak, yang condong. Yang kita cerita dalam sekarang ni, kita nak cerita dulu adalah ketika dia sedang menurun, condong ke bawah macam ni. Ini untuk mengenal pasti ketika downtrend. Line merah ni tadi, bila downtrend, inilah rupa dia. Candle dia mesti berada di bawah line merah yang condong. Condong ke bawah. Candle semua berada di bawah dia. Yang ini yang kita nak kena camkan keadaan ni. Tetapi dalam masa yang sama, MA5 low ni pula, dia buat perangai macam ni. Ketika tengah turun, line ni duduk di tengah-tengah candle. Terbalik pula daripada sini. Ni masa dia tengah turun, line merah ni, candle duduk kat bawah, tak kena. Dia cuit-cuit sikit dia. Ni cuit sikit, ni dia cuit sikit. Tak lepas pun. Tetapi dengan line magenta ni tadi, MA5 low ni tadi, candle semua close di bawah ataupun line ni berada pada candle, pada body candle. Nampak tak? Ataupun kita boleh katakan ini candle close di bawah MA5 low. Candle close di bawah MA5 low yang nombor satu kita nak tengok, dia juga condong. Dia bukan mendatar, dia mesti condong. MA5 low ni pun mesti condong. Mesti condong ke bawah. Dan candle pada masa ni berada dekat tengah-tengah. Tengah-tengah line. Line berada pada tengah-tengah body. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang kita nak nampak adalah line magenta ni tadi duduk pada body candle. Nampak tak perbezaan dia? Yang ni yang saya nak tengok bagi korang faham. Perbezaan dia. Tapi kita nak kena nampak perbezaan dan nak kena camkan. Maksud kita nak cam kat sini, kita nak rekodkan dekat dalam kepala kita
yang keadaan masa menurun, inilah keadaan rupa dia masa turun dengan MA5 low, MA5 high, dan inilah keadaan dia semasa turun di MA5 low. Sebab nanti bila kita masukkan ke 4-4 line, campur lagi dengan MA50, campur Bollinger Band, kita jadi pening kepala. Itu yang ada orang cakap, ni apa ni? Ada ulat gonggok, ada cacing kerawit, semua keluar. Ya, masa awal-awal dulu bila kita keluarkan BBMB ni tadi, orang cakap, orang tengok sekali banyak-banyak line ni cacing kerawit lah, ada yang cakap cacing kerawit, ada cakap ulat tembaga lah, macam-macam, wayar tembaga pun ada. Jadi pening kepala bila masuk 4-4 line serentak. Jadi sebab tu kita nak tengok ni satu-satu. Faham kan? Masa dia tengah condong ke bawah, bila candle duduk di bawah dia dengan line merah ni, itu downtrend. Tapi dalam masa yang sama, MA5 low berada pada body candle. Yang ini bila kita gabungkan, kita nampakkan macam ni. Kita akan nampak macam ni. Kita nampak dia macam ni. Tapi bila kita letak satu-satu, kita boleh lebih memahami dia. Kita boleh lebih memahami dia. Bila kita dah masukkan semua ke 4-4 campur dengan Bollinger Band, kita takut keliru. Kita takut keliru. Tapi apa yang saya nak cuba bagi korang faham, inilah keadaan dia ketika dia turun. Yang dalam kotak biru ni tadi, ini keadaan ketika market turun, price turun. Line merah ni mesti condong. Line magenta ni pun condong. Tetapi kedudukan candle ni tadi, bila dengan MA5 high, dia berada di bawah. Tetapi dengan MA5 low, line berada pada candle. Ataupun candle tu close di bawah MA5 low. Okay? Dapat tak yang tu? Simple explanation yang tu. Sebab mustahak kita kena faham benda ni. Sebab bila kita tak nak jadi keliru. Sebab bila masukkan semua-semua indikator, kalau kita tak faham, nanti kita pening. Tengok banyak sangat line. Sebab saya sendiri pun suka kalau boleh tak banyak-banyak line. Kalau boleh nak tengok chart kita clean, bersih je. Tapi kalau ada banyak-banyak line, nanti kan ada separuh orang dia pening kepala. Okay, jadi tapi kita lagi pening kalau kita tak faham apa fungsi line-line ni tadi. Di samping kita nak tengok warna dia ataupun macam mana kedudukan line ni tadi, kita kena ambil kira juga candle tu macam mana duduk dia, di mana. Macam ni kita nampak, okey jelas duduk di bawah line merah yang condong. Yang ni line duduk pada body pada body candle dan line tersebut juga condong. Dan kita boleh faham ini adalah keadaan yang mana market sedang turun. Jadi kita rekod dekat dalam kepala kita bahawa kalau macam ni rupa dia, ini adalah downtrend. Jangan sekali-kali masuk buy. Hanya cari peluang untuk sell. Okay. Dapat yang tu untuk masa downtrend. Sebab kita nak pergi tengok masa uptrend. Macam mana pula keadaan dia. Untuk kedua-dua line ni tadi. Ni kita tak masukkan lagi MA10. Kita hanya cuba cerita MA5 saja. Okay, dapat tak yang ni? Ada persoalan lain? Ada sebelum saya nak sambung, ada tak yang nak tanya soalan? Faham ya? Ada yang nak tanya? Ada yang tak faham? Okey, faham. Sun faham, Zul dapat, Syik tak mau habis sudah. Time mau habis sudah. Berapa minit lagi tinggal? Boleh sikit lagi. Okey, time dah nak habis. Okey, kita tengok keadaan semasa tengah naik pula. Okey. Kita pergi ke atas ni sikit je. Ini semasa tengah naik. Dia terbalik je. Tadi masa tengah turun, dia benda yang sama. Dia terbalik je. Kita tengok keadaan semasa tengah turun. Masa tengah naik dengan masa tengah turun. Kita warnakan dengan warna yang berbeza. Okey, ni masa tengah naik. Dengan MA5 low
Ni masa tengah naik dengan MA5 high. Masa tengah turun, MA5 high, candle semua duduk dekat bawah dia. Tetapi MA5 low, dia berada di tengah-tengah candle. Tetapi masa naik, dia terbalik. Candle berada di atas MA5 high, MA5 low. Tetapi line berada pada body candle. Dia hanya terbalik. Dia terbalik je. MA5 high masa turun macam ni. Masa naik macam ni. Dia terbalik daripada dua keadaan ni tadi. Yang ini sama dengan yang ini. Ni saya tulis A. Ni A, ni B. So A ni lebih kurang sama dengan ni. So A di sini adalah yang ni. Nampak tak? Yang ini, apa yang saya explain tadi adalah sama dengan keadaan yang ini. Tapi cuma beza dia, ini masih tengah turun, ini masih tengah naik. Masa tengah naik, candle semua berada di atas line magenta ataupun line MA5 low. Syarat utama dia mesti tegak. Dia mesti menegak ke atas. Yang ni dia tak menegak sebab tu ada candle yang melepasi dia. Ni mesti tegak. Kalau tak tegak, mesti ada candle yang melepasi dia. Sama juga dengan yang ni. Semasa tengah menegak naik, line berada pada body candle. Line berada pada body candle. Sama keadaan semasa ketika menurun dengan MA5 low. A dengan A sama. Cuma beza tengah turun, tengah naik. B dengan B ni sama. Ni masa tengah turun, beza dia cuma masa turun, masa naik. Apa yang sama? Semua candle berada di bawah. Yang ni candle berada di atas. Okay? Itu beza dia. Dan kita cuba masukkan dia punya pasangan dia. Pasangan dia adalah MA10. Untuk nampak bagi lagi jelas. Okey, MA10 high dan MA10 low. Warna putih. Okey, kita nampak masa tengah turun MA10 high dengan MA5 high jauh. Semua candle duduk kat bawah. Dua-dua ni condong ke bawah. Dan tadi kita nampak candle berada bawah MA5 high. Paling-paling dia cuit aja. Dia cuit-cuit sikit je. MA10 lagi langsung tak kena. Sama juga dengan masa tengah naik. Dia sentuh-sentuh sikit, paling-paling dia cuit aja. Selagi candle berada di bawah line merah dan kuning yang condong macam ni, selagi dia berada di bawah, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Dia nak naik, dia kena melepasi MA5 kuning dan merah ni tadi. Baru boleh naik. Selagi candle berada di atas MA5 low dan MA10 low, dia tidak boleh turun. Dia nak turun, dia kena cross, dia kena close di bawah. Contoh macam ni. Ni masa ketika tengah turun. Masa tengah turun nampak dia close di bawah. Masa tengah naik kita tengok semua close di atas MA5 high. Masa tengah turun semua duduk dekat bawah. Masa tengah naik candle ni close. Candle close kat mana? Tadi kita cakap dah, Tuan Gerol dah cerita tadi. Close. Candle close di mana? Candle close. Apa maksud candle close? Apa maksud candle open dan close tadi? Ini candle open, close ke atas. Open, close ke atas. Close ke atas. Candle yang close di atas MA510 high yang sedang tegak macam ni. Itu menandakan dia nak naik. Jangan sell. Candle yang close di bawah MA510 low. Ni close kat bawah.
Jangan masuk buy. Ini hanya untuk masuk sell. Okay? Benda ni simple sebenarnya. Sebenarnya benda ni simple sangat-sangat. Tapi dia jadi susah sebab kita menganggapkan trade forex ni tadi susah. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita mungkin dah pernah rugi banyak-banyak. Kita pernah rugi banyak. Jadi sebab tu kita beranggapan bahawa sebenarnya susahnya tengok indikator berselirat ni susah kita nak faham. Sebenarnya BBMA ni adalah satu teknik yang sangat mudah. Masa saya mula-mula dengar Bauma dulu bila kita keluar je benda BBMA ni, saya macam tak percaya. Takkan macam ni senang sangat BBMA ni. Dia jadi susah sebab stigma dalam kepala otak kita, kita beranggapan bahawa trade ni susah. Sebab kita mungkin pernah ada bad experience dalam trading, kita ada loss, kita dah MC sebagainya. Jadi kita beranggapan benda ni tak sepatutnya senang. Tapi sebenarnya dia senang bila kita fahamkan konsep. Konsep MA5 dan MA10 ni kalau kita faham, masa dia tengah naik, masa dia tengah turun ni tadi, mana duduk line merah kuning ni dengan candle masa naik, mana duduk line merah kuning ni masa turun. Begitu juga dengan line MA5 10 low, masa tengah naik macam mana duduk dia, masa tengah turun macam mana duduk dia. Kita nak bezakan, nak bagi mata kita cam aja sebenarnya. Dan dia tak ada satu perkara yang sangat berteknologi tinggi dalam hal ni. Dia hanya bermain dengan logik semata-mata. It's nothing to do with rocket science punya teknologi. Tak ada. Benda ni hanya logik semata-mata. Hanya dengan pemerhatian yang kerap kita boleh nampak. Jadi sebab tu balik selepas webinar ni tadi buka satu chart kosong macam ni. Chart yang betul-betul kosong. Buka satu chart kosong. Buang semua-semua ni, masukkan satu-satu indikator. Buat. Jangan tak buat. Saya cakap sebab saya dah buat. Saya buat bukan sejam 2 jam. Saya buat berminggu-minggu saya buat. Satu hari sampai berjam-jam. Saya masukkan satu candle sebab peringkat awal dulu ramai sangat orang nak belajar. Jadi saya nak mencari satu jalan kaedah yang memudahkan orang faham. Macam mana nak guna MA5 dengan MA10 ni. Jadi saya discover benda ni dengan hanya mencuba. Saya masukkan chart, saya buka chart kosong, saya masukkan MA5 high satu. Saya masukkan MA5 kosong. High, warna merah. Saya masukkan satu ni, saya scroll depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Saya nak tengok beza dia apa yang boleh jadi saya akan cerita, saya nak buat cerita, nak bagi orang faham. Ya? Dan dari situ saya nampak masa tengah turun macam ni rupa dia. Masa tengah naik macam ni rupa dia. Dan benda tu bila saya share dengan orang, orang pun nampak, masa tengah turun MA5 ni condong ke bawah. Candle pun semua duduk dekat bawah. Tapi masa tengah naik MA ni tegak. Line duduk dekat tengah-tengah candle. Oh, ada beza lah bila kita nampak masa tengah turun dengan masa tengah naik. Tapi bila sebelum-sebelum tu kita bercerita nak ajar orang, kita buka complete 4 line campur dengan MA5 campur dengan BB yang lengkap yang macam ni, kita nak cerita orang tak faham sebab orang nampak berserabut. Tambah first time tengok line banyak-banyak. Biasanya orang buka chart kosong aja tak ada nampak apa-apa kan. Tiba-tiba bila kita masuk MA ni sampai 5-6 line, orang pening kepala. Selalu orang hanya gunakan MA5 dengan MA10 close. 2 line saja campur dengan BB mungkin ada. Jadi tak ada pening kepala, orang hanya tunggu crossing. Nak tunggu MA5 cross dengan MA10 ke MA10 dengan MA20 cross. Situ dia punya entry. Tapi bila buka BBMA tengok ada banyak line. Colourful pula tu, merah, kuning, putih semua ada. Jadi dia bila kita explain orang pun pening. Jadi nak bagi senang faham, masuk satu-satu. Masukkan line merah ni, tengok. Lepas tu masukkan line kuning. MA10. Partner dia MA10 high warna kuning. Scroll depan belakang, tengok daripada depan sampai belakang. Oh, ni masa tengah turun dia condong. Candle semua duduk kat bawah, tak ada kena pun malam merah. Line kuning lagi tak kena. Bila dia nak naik dan masa tengah naik keadaan dia macam ni. Masa tengah turun keadaan dia macam ni. Masa tengah turun mana duduk dekat bawah? Merah duduk kat bawah, kuning dekat atas. Masa tengah naik mana duduk atas? Merah atas, kuning bawah. Benda-benda tu semua kita perhatikan. Kita perhatikan, bagi mata kita tengok dan kepala kita berfikir dan kita ingat.
Kita boleh ingat. Masa tengah turun, kuning di atas, merah di bawah. Masa tengah naik, merah di atas, kuning dekat bawah. Sama juga. Masa ni, masa turun, putih di atas, magenta di bawah. Masa tengah naik, magenta di atas, putih dekat bawah. Dan apa yang saya nak korang perhatikan adalah tempat-tempat berlakunya perubahan trend. Tempat-tempat yang kita nampak macam bukit. Ya, contoh dua ni. Cari tempat-tempat yang kita nampak untuk masa turun, kita tengok dekat line kuning dengan line merah ni tadi. Kita tengok yang puncak-puncak dia, kita tengok. Dekat tempat-tempat yang berpuncak. Tengok. Kita padamkan ni dulu. Ni dah nak habis dah sebenarnya ni. Dah climax dah. Okey. Masa tengah turun, sebab reference untuk turun yang jelas adalah yang ni. Sebab dia tak kena kepada line merah dan kuning. Di sini, tengok. Dekat tempat yang paling tinggi. Tempat yang ada gunung. Dekat sini, tengok. Dekat sini, tengok. Dekat sini, kita cuba tengok. Apa ada di situ? Yang ini yang saya tengok sampai berhari-hari saya tengok. Bukan scroll semata-mata, tapi kita berfikir. Sebab kita kena gunakan akal kita sikit. Sebab kita tak boleh mengharap orang mengajar suap, spoon fed kepada kita hari-hari. Kita kena gunakan akal fikiran kita untuk mencari jawapan. Sebab daripada masa mula-mula orang kita kenalkan BBMA ni pada orang, soalan macam-macam soalan. Dan saya pun tak tahu jawapan. Tapi saya terpaksa cari sendiri jawapan. Jadi daripada pemerhatian, kita tengok, dekat gunung-gunung yang puncak-puncak ni tadi, ada candle pattern rupanya. Ini ada doji lah, macam hammer lah, ada engulfing, ada harami. Confirm, mesti ada. Ini engulfing. Ini harami. Ini engulfing. Ini harami. Nama saya tak ingat, tapi saya tahu ini adalah engulfing, harami. Kamu cari dekat dalam Google, pakcik Google, carilah candle reversal pattern. Candle reversal pattern. Type candle reversal pattern. Tak perlu ingat banyak. Perlu ingat dalam yang 6-7 yang paling mustahak. Yang selalu berlaku mesti ada engulfing sama ada bullish. Kalau yang sini pula kita tengok dekat bawah dia. Dekat lurah-lurah dia. Dekat lurah-lurah ni tadi mesti ada candle pattern. Bullish engulfing. Ini bullish harami. Kadang-kadang dia keluar hammer. Wajib ada. Mesti ada. Wajib ada. Tak boleh tidak. Mesti ada candle pattern dekat tempat-tempat ni. Ni apa? Ni bullish engulfing. Dekat tempat-tempat yang berlaku lurah dekat bahagian bawah ni, mesti ada candle pattern. Ini candle pattern. Ini pun candle pattern. Bullish engulfing. Ni bullish harami. Yang ini apa ni? Hammer ke apa, hanging man ke apa, aku tak ingat. Tapi aku tahu ini pattern untuk reversal. Tak ingat nama tak apa. Kau nampak orang tu kat tepi jalan, kau tahu. Mamat ni aku kenal, dulu sama sekolah aku, tapi nama tak ingat. Kau hi je. Lepas tu kau tanyalah dia nama kau apa. Ni dia tak ingat nama kan, tapi kau kenal rupa dia macam mana. Kau pergi buka Google ni, kau check lah nama dia kan. Tapi kau kenal rupa dia adalah rupa untuk reversal. Nama tu tak ingat belakang kira. Tapi kita tahu ini adalah reversal punya pattern. Yang kita nak tahu. Ini semua termasuk di dalam reversal pattern. Ni doji. Yang berlaku dekat bawah. Mesti nak naik. Kalau dia berlaku dekat atas, ini pun sama. Ini adalah reversal pattern, ini reversal pattern. Semua tempat-tempat yang berlaku perubahan trend, mesti ada reversal pattern. Okay? Pening Ni baru cerita 4 line aja ni. Belum masuk candle arah lagi ni. Ni hanya baru cerita MA5 dengan MA10. Okay? Dan bila kita masukkan sekali ke 4-4 ni dekat sini, baru kita boleh nampak candle arah. Ya, dulu kita senamakan dia candle gangster. Tapi lepas tu dia dah masuk pusat pemulihan. Sebab tu dia dah pulih akhlak dia, jadi kita tukar nama kepada candle arah. Dulu nama dia gangster, tapi kita dah tak pakai nama gangster sebab dia dah baik. Okay. Nak cerita candle arah dia tadi pun dia ambil masa juga ni. Tapi kalau kita cerita sikit lah. Kita cerita sikit supaya nanti kan, sebab depan ni dengan candle arah tu saja pun kita insya-Allah kita dah boleh trade dah. Okey, ni kita dah ada MA5, MA10, kita masukkan dia punya partner. Jangan masuk Bollinger Band dulu. Kita nak tengok MA5, MA10 high low saja.
Dari situ kita akan masukkan, kita boleh tunjukkan mana yang dinamakan candle arah. Mana yang dinamakan candle arah. Okey. MA5 low warna magenta. Okey. Kita tanda balik. Ini masih tengah turun. Ini masih tengah naik. Okey. Semasa naik ni tadi, okey, semasa menaik, kita boleh lihat semua candle rata-ratanya adalah close di atas MA5 high. Kita faham tu tadi kan? Masa kita masukkan satu-satu line tadi tu, kita nampak MA5 yang tegak ke atas. Menegak ke atas. Line tu kita nampak very significant macam ni. Dia bukan mendatar. Kita nampak very significant. Tegak. So kita tahu ini adalah keadaan uptrend dan disahkan lagi bila candle close di atas MA5 10 high. Semua close ke atas. Close ke atas dan jauh daripada line putih dengan line magenta. Paling-paling dicuit je, datang sentuh je. Datang sentuh je, datang sentuh. Ini terlepas. Tapi kalau kita masukkan Bollinger Band dan sebagainya, kita akan tahu ini hanya false. Ini bukan signal, dia tak sebenarnya tak fungsi. Okey, tapi apa yang jelas kita nampak kat sini, semua line 4 line ni tadi tegak ke atas dan semua candle berada di atas MA line merah. Ini adalah petanda uptrend. Dia tidak boleh turun sehinggalah ada candle yang close di bawah MA5 dan MA10 low. Ini line putih dan line magenta adalah MA5 10 low. Ini adalah candle yang mula-mula menyeberangi. Yang ni dah tak ambil kira. Yang ini bila ada, kemudian bila keluar balik dekat atas, yang ni dah terbatal. Tetapi sekarang bila dia start barunya, ni semua close ke atas. Daripada bawah ni, semua close ke atas. Dia turun bawah tak lepas MA5 low. MA10 low tak lepas. Dia close lagi ke atas. Dia turun bawah cari MA5 10 low tak lepas. Dia tendang lagi ke atas. Dia turun bawah kali ni lepas. Bila lepas dia naik balik. Tapi kali ni naik balik dia lepas duduk ke atas. Jadi yang ni dah terbatal. Sehinggalah ke atas ni dia masih lagi close di atas. Kemudian dia turun melepasi MA510 sama seperti ni. Tapi kali ni dah tak jadi dah. Dia tak boleh naik ke atas dah. Macam ni dia dah turun. Dia naik balik, break. Close ke atas. Maknanya yang ni dah terbatal. Ni dah bukan jadi lagi candle arah. So inilah candle yang kita namakan candle arah. Kukuh tak kukuh, kita tak tahu sebab tak ada Bollinger Band. Tetapi bila berkeadaan macam ni naik, tiba-tiba dia turun, ada candle yang mula-mula melepasi MA5 10 low, inilah yang dinamakan candle arah. Okey? Dan selalunya bila berlaku candle arah ni tadi, MA5 dan MA10 ni pun bersilang selalunya. Tapi ini bukan signal kita. Tapi ada orang gunakan ni sebagai signal. Tak salah. Tak salah. Sebab biasa kita jumpa sebelum-sebelum kita kenal BBMA, kita trade gunakan MA crossing. Saya pun dulu sebelum kenal BBMA, MA5 dengan MA20 lah, MA10 dengan MA30 lah crossing. Tunggu dia cross, baru kita masuk buy atau masuk sell. So ini pun sama. Ni berlaku crossing, ni berlaku crossing dan ada candle arah. Selalunya bila berlaku crossing, ada candle arah. Okay, jadi candle arah ni diumpama macam kita petanda awal. Petanda awal yang market daripada berkeadaan naik, dia nak mula turun. Diumpama macam kita, kalau dalam DVD tu saya cakap, saya ambil dia punya contoh tu macam orang bawa kereta. Orang bawa kereta, contoh hari ni kita bawa kereta, sebelum keluar rumah tadi tu kita dah plan dalam kepala kita, kita nak pergi isi minyak. Minyak kereta dah nak habis kan. So kita nak pergi kereta dalam 1 kilometer daripada rumah kita. So kita tahu kita nak isi minyak dekat Petronas. Petronas yang terdekat 1 kilometer daripada rumah kita. So kita pun pergi. Kita pergi
Lagi dalam 50 meter nak menyampaikan ke Petronas, kita akan bagi signal sebab dia jalan lurus nak masuk ke simpang kanan. Petronas tu berada di sebelah kanan jalan. Jadi kita kena bagi signal untuk bagi orang tahu, orang belakang dengan orang depan yang kita nak masuk ke kanan menuju ke Petronas. Jadi candle arah ni umpama macam kita bagi signal tadi itulah. Kita bagi signal nak masuk ke simpang, kita bagi sebelum sampai simpang. Betul? Kita tak akan bagi signal bila kita dah sampai simpang. Tak guna bagi signal macam tu. Kita bagi signal sebelum sampai ke simpang. Dan kita bagi signal selepas tu sampai simpang baru kita masuk simpang. Jangan bagi signal terus masuk belok. Kita masuk longkang. Okey? Jadi bila kita bagi signal, tunggu sampai ke simpang baru masuk. Jadi sama juga bila ada candle arah, tunggu dia buat itu yang cakap bila kita cerita candle arah tadi, tak boleh tidak kita kena cerita benda ni panjang. Dia kena retest dulu. Okey, dia kena retest baru entry. Kalau kita nak terus entry boleh. Tapi dikhawatiri kita mungkin akan menghadapi floating dulu. Jadi sebaik-baiknya bila dia umpama macam breakout. Sebenarnya empat line yang tadi merupakan support dan resistance yang bergerak ataupun dynamic. Jadi bila dia nak turun, contoh macam ni kan, dia tak berjaya melepasi MA510 low. Dia tak break. Kita sebut bahasa dia tak break. Ni tak break, ni tak break. Ini break, tapi lepas tu dia break balik dekat atas. So yang break ni tadi dah breakout ni tadi dah batal. Sepanjang perjalanan dekat bawah ni tadi, dia tidak boleh break line MA510 low. Sini break tapi dibatalkan. Sini tak break. Tetapi kat sini dia break. Bila dia break, breakout punya principle, bila dia break, dia akan pergi cari balik dekat tempat yang dia break tu. Selalunya. Bukan 100%. Selalunya dia akan pergi mencari balik dekat tempat yang di break. Terutamanya dekat time frame yang lebih kecil. Sekarang ni kita merujuk kepada time frame yang lebih besar. Jadi time frame yang lebih besar ni tadi, peratusan untuk dia bila berlaku breakout yang macam ni, berlaku candle arah macam ni, untuk patah balik, lebih kurang kalau bandingkan dengan time frame yang lebih kecil. Tapi apa yang berlaku dekat time frame weekly ni tadi, dia juga berlaku dekat time frame di 1 minit ataupun di 5 minit. Masa tengah naik, candle ni mesti berada di atas MA510 high yang tegak. Sama tak macam yang kita tanda dekat weekly tadi ni dekat 1 minit. Dia tegak, candle semua di atas putih magenta dan close di atas MA5 high. Masa turun, dia close di bawah MA5 low. Di bawah MA merah kuning dengan merah kuning. Sama aja macam dekat weekly tadi. Ni dekat 1 minit. Dekat 15 minit pun sama. Masa tengah turun, dia mesti duduk di bawah. Di bawah putih dan magenta yang condong. Masa naik, dia mesti close di atas merah yang tegak macam ni. Di atas, duduk di atas putih dan magenta. Ni dekat 15 minit. Dekat 1 jam, tak ada beza. Masa tengah naik, dia mesti close di atas line merah yang tegak. First and foremost kita nak tengok dia tegak. First and foremost kita nak tengok dia tegak. Ataupun dia menurun. Dan candle close kat mana? Candle close kat bawah. Masa dia tengah turun ke bawah ni. Masa tengah tegak ke atas, dia close ke atas. Nampak tak konsep dia? Itu konsep dia. Masa dia tengah condong dan masa dia tengah tegak. Itu konsep dia, kita nak nampak. Masa condong, dia mesti close kat bawah. Putih dan magenta. Masa tegak ke atas, dia mesti close di atas merah. Sebelum dia nak turun, dia mesti kena melepasi MA510 low. Ini contoh lah, ini contoh. Ini adalah signal kereta kita bagi, kita nak belok ke simpang kanan tadi tu. Ini adalah signal yang kita bagi. Selepas signal berlaku, kita bagi signal, kita tak terus masuk. Kita tunggu sampai ke simpang, baru kita masuk. Maksudnya, kita kena tunggu dia retest dulu. Dia naik, selalunya dia akan naik buat retest. Dia akan retrace dulu. Dia akan patah balik sikit. Selalunya dia akan mencari MA510 high. Selalunya dia akan mencari MA510 high. Contoh macam ni. Ini tengah menaik. Tak ada satu candle pun yang close melepasi MA510 low. Sini sudah melepasi MA510 low. Inilah signal kereta nak masuk ke simpang, nak pergi masuk Petronas tadi. Selepas bagi signal, dia test balik MA510 high. Kalau dia tak boleh break MA510 high, situlah kita punya entry. Itulah kita punya entry. Jadi berlaku di semua time frame benda yang sama.
Semasa naik ataupun masa turun, tentukan dia tengah condong macam ni ke, dia tengah tegak macam ni. Dan kalau tegak macam ni, candle tu close di atas. Maknanya ni nak naik. Dia akan mencuba untuk melepasi, kalau dia tengah naik macam ni, dia mesti nak turun, dia kena try line magenta dengan line putih. Dia kena try, dia akan try. Kalau dia try tak lepas, macam ni candle bear ni tadi. Ni satu batang candle kita tengok. Ini candle punya cerita, jalan cerita. Ini logik je. Kita perhatikan secara logik. Kita buka minda kita betul-betul. Kita tengok masa dia tengah naik. Ni bull semua ni, candle bull, tiba-tiba ada satu candle bear. Candle bear ni mana dia pergi? Dia mencari MA5 low. Dia try tapi tak lepas. Dia try tak lepas ni tadi. Inilah tempat-tempat yang kita namakan dia re-entry. Entry yang dalam BBMA kita ada 3 jenis re-entry, 3 jenis entry, satu extreme, satu MHV dan yang ketiganya re-entry. Ini adalah contoh-contoh re-entry. Dia mencuba untuk melepasi MA5 low, MA10 low tapi tak lepas. Dia tendang balik ke atas. Untuk naik dia mesti melepasi MA5 10. Dia nak kita nampak, kita logiknya kita faham. Masa tengah naik semua close di atas line merah. Kalau dia nak naik, maknanya dia kena close di atas line merah. Dia try yang magenta ni tak lepas. So dia nak naik, dia mesti lepas yang merah. Kalau dia lepas yang merah, maknanya dia boleh naik. Kalau dia nak turun, dia kena melepasi line magenta dengan line putih ni. Sekarang dia dah lepas. Ini petanda yang dia nak turun. Sebelum dia turun, dia naik test balik. Dia pergi cari balik line merah ni tadi. Dan bila tak lepas, inilah tempat dia nama garis entry. Dan bila dia nak turun, dia kena melepasi line magenta ni. Dan low yang paling candle yang last, yang paling rendah ni tadi. Ni candle yang sebelum dia patah, ni adalah candle yang mula-mula. Yang ni yang kita namakan sebagai candle arah. Kukuh tak kukuh tu belakang kira sebab tak ada Bollinger Band. Kalau kita letak Bollinger Band baru kita tahu dia kukuh ke tak kukuh. Tetapi kalau hanya dengan MA5 dengan MA10, kita boleh tahu ini adalah candle arah. Bila ada candle arah, dia pasti akan ada retest. Dan bila ada retest, kalau tidak melepasi, situ adalah kita punya entry. Okay. Dia nak turun, dia mesti ini adalah tempat yang paling rendah sebelum dia candle arah ni. Ini yang terendah. Dia naik dan tidak melepasi MA5 high. Kalau dia nak naik, maknanya dia kena lepas MA5 high. Ini tengah naik. Dia lepas candle MA5 high dan dia mesti tegak. Sekarang ni MA5 ni condong ke bawah. Dia naik tak lepas, maknanya dia tak boleh naik. Maknanya tak boleh naik, maknanya dia mungkin nak turun. Kalau dia nak turun, dia mesti berkeadaan macam ni. Dia mesti berada di bawah MA5 low. Nampak tak? Logiknya. Ni logik, cerita logik. Masa naik, dia mesti tegak. Dan tegak candle close di atas. Kalau nak turun, dia mesti condong ke bawah. Dan candle mesti close kat bawah. Sekarang ni, dia dah bagi petanda yang dia nak turun. Sebab dia dah close kat bawah. Tapi, hukum BBMA selalunya bila berlaku candle arah, dia akan naik retest balik. Dia naik retest balik, kalau dia boleh melepasi MA5 dan MA10 high, maknanya arah ni dah terbatal. Sebab dia dah buat arah yang baru. Dia close di atas MA5 dan 10 kuning. Sebab bila dia close ke atas merah dan kuning, maknanya dia menunjukkan mungkin dia nak naik. Dia dah jadi macam ni, dia close ke atas. Tapi sekarang dia test sahaja. Dia cucuk dan close kat bawah. Tapi dia masih belum melepasi MA5 10 low. Dan belum melepasi candle yang paling last, paling rendah ni. Ini selepas naik, dia buat low yang baru. Dia naik test, nak turun dia mesti melepasi ni. Tapi kita dah tahu bila dia test ni tak lepas, itu memang dia nak terjunnya. Tapi dengan syarat dia mesti melepasi MA5 low. Sekarang dia melepasi MA5 low. Bila dia melepasi MA5 low, kita tahu itu adalah momentum untuk dia turun. Jadi dia ada momentum untuk turun. Dan bila dia masuk balik, biasanya dia masuk balik, dia akan mencari MA5 high. Sebab dia nak naik, dia mesti nak kena try MA5 high ni. MA5 dengan MA10 ni. Dia masuk, dia cuba try. Try tak lepas. Dia try tak lepas. Bila try tak lepas, dia turun balik dan melepasi MA5 low, dia akan sambung turun. Dia try naik atas, okey ni lepas. Biasa prinsip kita, bila ada breakout, dia akan test balik. Bila dia test tak lepas, dia akan tendang naik batas balik. Dia akan main dalam tu sehingga dia buat satu yang baru. Arah yang baru. Ini dah buat arah nak naik. Tapi bila ada arah, dia akan buat re-entry, retest. Dia retest tak lepas.
Then bila dah lepas, maknanya dia akan naik. Kalau dia naik tak lepas, dia akan turun balik. Dia akan main dekat dalam tu sehingga dia buat arah yang baru. Okay? Itulah cerita dia. Logiknya, pergerakan candle ni dengan MA5 dengan MA10. Okay? Segalanya adalah logik semata-mata. Tapi kita boleh nampak dia bila kita rajin memerhati pergerakan candle ni tadi dengan moving average. Rajin-rajinlah buka chart kosong, masukkan satu-satu line ni tadi dan perhatikan betul-betul. Buang masa sikit tak apa, janji kita faham. Sebab bila kita rajin mengkaji, kita rajin memerhati, dia punya kefahaman tu melekat lama dalam kepala kita. Berbanding dengan apa yang aku membebel kat sini, korang dengar, tapi korang tak nak cuba cari jalan untuk memahamkan dia dengan buka chart kosong, buat macam aku cakap tadi, mungkin dia lekat 2-3 jam je. Bila korang besok buka chart, bila nak live trade nanti kan, korang pening kepala balik. Okay. Jadi the best, buka chart kosong, masukkan satu-satu indikator ni tadi. Ni ada 4 line MA ni tadi, masukkan satu-satu. Scroll dari depan belakang, depan belakang, tengok masa dia tengah naik macam mana, masa tengah turun macam mana. Masa dia tengah berubah daripada naik ke turun tadi tu, apa ada. Lepas tu dah nampak, dah boleh cam benda ni, dah boleh record dekat dalam kepala, masukkan Bollinger Band, masukkan MA50. Kita akan nampak trend tu macam mana nak baca, kita boleh nampak macam mana tengah naik, macam mana tengah turun, mana cross mana dulu. Kita akan nampak, insya-Allah nampak. Sebab benda ni tak ada yang sangat susah. Benda ni semata-mata logik akal saja. Pergerakan chart ni tadi banyaknya logik akal. 80-90% bergantung kepada cara macam mana kita mengkaji, cara macam mana kita nak cuba fahamkan dia. Tapi dengan syarat kita nak kena berusaha lah, ada inisiatif. Tak ada inisiatif, habis cerita. Okay? Saya rasa dah lama sangat masa dia. Kalau cerita lagi korang pun tak faham, kita sambung ke next session free webinar nanti. Okay, kita tadi dah bincang dengan Gerald, mungkin kita akan buat sekurang-kurangnya sebulan sekali free webinar untuk BBMB Basic. Dan kita akan sambung akan datang, benda ni kita tak cerita dah, kita akan cerita benda lain pula. Kita akan cerita berkenaan dengan Bollinger Band, kita akan cerita berkenaan dengan MB50 dan kemudian entry-entry, cara-cara entry. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasar silap bahasa, minta maaf banyak-banyak. Majulah sukan untuk negara.